warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira. Tidak kami utus kamu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa berita gembira dan juga sebagai pemberi ancaman kepada orang-orang yang ingkar. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama berhimpun dan berkumpul di Masjid Tasik Jembedak. Alhamdulillah, kuliah bulanan kita menggunakan tadabbur Al-Quran Karim, iaitulah surah Al-Furqan pada juzuk yang ke-19, muka surat 363. Pada ayat yang ke-35, kita mulai di situ dahulu insya-Allah. Muka surat 363, tanggal pada hari ini 6 bulan 3, 363, karena jadi 6 bulan 3 2020. Okey, jadi 6/3/2020, okey, bersamaan dengan 12 Rejab. Maknanya kita sudah masuk Rejab. Jadi bila masuk Rejab ni jangan lupa doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Setiap hari kalau boleh doa ya. Jangan lupa kalau boleh ya. Gitu insya-Allah. Jadi doa ni sentiasa dibaca oleh mana-mana ulama-ulama kita dan juga ramai para pendakwah. Amalkan apabila masuk saja Rejab sampailah kita bertemu dengan Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkati kami fi Rajab, yakni pada bulan Rejab, wa Sya'ban, dan juga pada bulan Sya'ban berkati kami ya Allah. Wa balighna Ramadan, yakni sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi masuklah Rejab ni semua orang ingat bulan Ramadan. Masya Allah, cepat kan masa berlalu. Macam baru sajalah Rejab, dan macam baru sajalah fikir pasal Ramadan. Ni nak Ramadan lagi. Masya Allah. Jadi ada satu peristiwa hebat dalam bulan Rejab ini. Satu peristiwa yang cukup mengagumkan dan cukup ajaib yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Quran surah Isra, iaitulah surah ke-17 pada ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, pada satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada Nabi kami Muhammad itu tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya kami maha mendengar lagi maha melihat. Jadi peristiwa hebat itu berlaku pada 27 Rejab ya. Jadi tinggal berapa hari lagi? 15. Hari ini dah 12 Rejab, maknanya 15 hari lagi kita akan masuk 27 Rejab. Setengah bulan lagi lah. Subhanallah. Jadi peristiwa itu satu wahyu yang Allah Ta'ala pilih Nabi SAW untuk diberikan pada Rasulullah di langit, bukan di bumi. Semua kewajipan-kewajipan kita semuanya dapat wahyu di bumi, tapi satu wahyu ini cukup istimewa, cukup istimewa, dan dia merupakan hadiah daripada Allah kepada Nabi dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah solat 5 waktu sehari semalam. Solat 5 waktu yang pada asalnya 50 menjadi 5. Subhanallah. Jadi sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sembahyang. Kan? Tidak pernah. Daripada 50 waktu turun jadi 5. Yang istimewanya, walaupun kita buat 5 waktu digandakan 10. 5 darab 10
50. Seolahnya macam kita buat 50 juga pada awal pertama suruhan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Yang diturunkan jadi 5 tu sebab ada Nabi Musa. Nabi Musa AS suruh Nabi SAW pergi minta ringan ke Allah, sebab umat kamu berat untuk buat. Subhanallah. Maka Nabi pun pergi minta lah. Okay? Oleh kerana Nabi SAW ini manusia yang begitu indah akhlaknya, oleh kerana Nabi Musa veteran, maka Nabi pun pergi jugalah. Okay? Masya Allah. Sampailah diturunkan 5 waktu sehari semalam. Nah, subhanallah yang kita buat. Jadi tuan-tuan, sembahyang ataupun kita namakan sebagai solat tak boleh tinggal. Uzur baru boleh. Ya, nah? Hanya berapa orang saja boleh tinggalkan solat? Orang uzur. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, kanak-kanak kecil belum akil balik. Yang keempat, orang yang mati. Yang kelima, ada lagi ya? Ada lagi tak yang kelima? Tak ada ya? Ada lagi tak? Kan orang kafir lah, yang kelima itu. Jadi Masya Allah, kalau ada orang tak solat, boleh jadi dia salah seorang daripada 5 yang kita sebutkan tadi. Mungkin orang itu gila. Yang kedua, mungkin budak itu masih kanak-kanak. Ustaz, kanak-kanak apa kumis dia timbul? Ialah sangka baik sudahlah. Yang ketiga, mungkin orang itu bukan Islam, orang kafir. Kerana Nabi sebut orang yang meninggalkan sembahyang itu dihukum sebagai kafir. Okay? Pembeza antara Islam dengan orang bukan Islam adalah sembahyang. Orang yang sembahyang itulah orang Islam. Yang tidak sembahyang bukan Islam. Subhanallah. Okay, nah? Yang keempat, mungkin boleh jadi orang itu gila. Ya, nah? Gila kan sebab tak sembahyang. Dan kelima, kemungkinan orang itu adalah orang yang uzur. 5 lah. Okay, nah? Jadi Masya Allah, di akhir zaman ni macam-macam tuan-tuan. Ada orang yang tak nak sembahyang. Dia kata sembahyang cukup niat saja. Niat saja Ustaz. Ya ke niat saja? Kalau niat saja, buat apa Nabi nak naik langit? Kan? Dapat pula perintah sembahyang. Masya Allah, kalau niat saja. Dan Nabi SAW tidak pernah sembahyang pakai niat saja. Faham ya? Pakai niat saja sembahyang. Nabi adalah manusia yang maqam dia paling tinggi di sisi Allah. Tidak ada maqam paling tinggi di kalangan manusia di sisi Allah melainkan Nabi SAW. Tiba-tiba ada orang merasa maqam lebih tinggi di akhir zaman, sehingga dia mengatakan aku mencapai ma'rifat yang begitu tinggi, sehingga dia mengatakan tak perlu sembahyang, kena cukup niat. Apa guna sembahyang kalau tidak ikhlas, tidak khusyuk, tak diterima Tuhan juga katanya. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad maqam dia tinggi. Ini disebut dalam Quran. Allah Taala sebut, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Dan itulah doa yang kita baca tadi itu ayat 79 di dalam surah Israel. Isra itu tuan-tuan, jangan disuruh pula lagi sembahyang sunat. Hak wajib dah buat, ni sunat tambah pula. Nak bagi naik makam yang tinggi, makam terpuji, kena sembahyang. Kata Allah Ta'ala, sembahyang itu pula adalah sembahyang tahajud. Maka kita pun baca selepas azan, Allahumma rabba hadhihi dawati tamma wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudah. Wa ba'athu maqama mahmudah alladhi wa'addah. Engkau letakkan Nabi kami pada makam terpuji sebagaimana yang engkau janjikan ya Allah. Ini makam Nabi tinggi tuan-tuan. Dalam Quran banyaklah suruh sembahyang. Wa aqimus solah, dirikanlah sembahyang. Okay? Wa aqimis solah utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis solah innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. 45 surah Al-Ankabut. Jangan surah ke-29, surah Spider. Nak jadi Spiderman, baca tu. Ayat 45 Allah Ta'ala kata, bacalah apa yang telah diwahyukan kepada Muhammad daripada kitab Al-Quran dan dirikan sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kamu daripada perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar,
dan ingatlah Allah Ta'ala, dan dengan mengingati Allah itu lebih akbar, lebih hebat dan lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengarkan ayat ni kan? Subhanallah. Bahkan dalam surah Toha, Anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah dalam surah Toha ayat 14, surah ke-20, 20. Cantik tuan-tuannya, mengejut-ngejut 20 ni kan. Cantik sungguh tahun ni ya. Masya Allah, terjun, tergemak, macam-macam isu, macam-macam berita, okay? Macam-macam yang berlaku. Jadi Allah Ta'ala kata dia Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan dia, yakni melainkan Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala lagi, wa aqimis solat, dirikan sembahyang olehmu wahai Muhammad li zikri, supaya kamu ingat aku. Tiba-tiba ada orang tak nak sembahyang, nak ingat Allah lagi mana? Kalau tak sembahyang, Masya Allah. Kerana hubungan antara hamba dengan Allah Ta'ala ada sembahyang. Itu dipanggil solat. Solat makna doa. Okay? Kalau kita panggil di sini silat ataupun silaturahim. Silaturahim mana hubungan kerahiman, hubungan persaudaraan, hubungan yang erat yang dilandaskan dengan kasih sayang, silaturahim. Solat iaitulah solat, maknanya doa. Dari sudut istilah syarak, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, menurut rukun-rukun dan juga syarat-syarat dia. Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, tidak ada alasan meninggalkan sembahyang. Okey, sembahyang itu wajib, dia termasuk dalam rukun Islam yang 5. Yang keberapa kedudukannya? Kedua. Selepas mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa aqimus shalah, dirikan sembahyang. Masya Allah. Kata Nabi SAW, ya Rasulullah, apa dia amalan paling terbaik? Tengok amalan terbaik. Ya Rasulullah, sahabat datang tanya Nabi SAW, ai a'mali afdal, apa dia amalan terbaik? Maka Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, sembahyang pada awal waktu. Allah, Nabi dah sebut begitu. Thummayu, kemudian apa lagi ya Rasulullah selepas daripada itu? Birrul walidain, buat baik pada mak dan ayah. Thummayu al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, tak ada alasan meninggalkan solat. Kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Ma'arij, okay, Ma'arij ni makna apa Ustaz? Tadi kita sebut Isra kan? Ini dia punya Mi'raj. Surah Isra disebut tentang Isra, perjalanan Nabi SAW. Mi'raj tengok dalam surah Al-Ma'arij. Ma'arij atau Mi'raj, surah ke-70 dalam Quran, juzuk yang ke-29, juzuk Tabarah, juzuk surah Al-Mulk tu, kepala dia Al-Mulk, dia punya ekor mursalat. Mursalat mana? Angin terbang, ataupun Superman kita panggil. Pernah dengar? Mursalat, sebab ayat di situ ada sebut sufar, jimanatul sufar. Ada Allah Ta'ala sebut sufar. Sufar makna apa? Kekuning-kuningan. Masya Allah. Mursalat mana angin. Adapun surah Al-Ma'arij surah ke-70. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat 23 dan ayat 34. Dua kali Allah sentuh pasal solat. Innal musallin, melainkan orang sembahyang, alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka sentiasa mengerjakan sembahyang. Dinamakan solat daim, bukan solat daim tinggalkan sembahyang. Tengok, Allah Ta'ala sebut ayat 23 surah Al-Ma'arij, Allah Ta'ala kata alladzina hum ala salatihim daimun, yang sentiasa mengerjakan sembahyang, bukan tinggalkan sembahyang. Ayat 34 pula Allah Ta'ala kata apa dia? Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, yang sentiasa pelihara sembahyang. Tengok, ada satu tadi sentiasa sembahyang, yang kedua pelihara sembahyang.
Dia pelihara khusyuknya, dia pelihara khuduknya, dia pelihara rukunnya, dia pelihara syaratnya, dan dia pelihara semua hubungan sembahyangnya itu supaya tidak batal, supaya sembahyangnya itu benar-benar solat yang didirikan kerana Allah Ta'ala. Gitu. Surah Al-Ma'arij, Mi'raj. Kita tengok pada ayat seterusnya, daripada ayat 1 sampai ayat 4 saya bacakan. Okey, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' minallahi zil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah. Apa Allah Ta'ala kata ni? Ya nah? Minallahi zil ma'arij, Allah Ta'ala lah yang menguasai tempat naik atas langit. Jadi waktu Nabi naik atas langit itu, siapa kuasai langit? Allah. Waktu malaikat naik turun daripada langit ke bumi, daripada bumi ke langit bawa amalan hamba Allah Ta'ala, termasuk malaikat Jibril yang berikan wahyu. Maka yang menaikkan mereka Allah, menurunkan juga Allah, kerana Allah yang menguasai langit tersebut. Zil Ma'arij. Zil Ma'arij maknanya yang menguasai tempat naik ke atas langit. Tak ada orang boleh naik langit melainkan dengan sultan. Mana sultan? Dengan kekuasaan Allah Ta'ala sendiri. Tidak ada manusia ataupun jin boleh naik atas langit melainkan dengan sultan. Sultan, apa makna sultan? Kekuasaan Allah. Ini disebut dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Nabi Muhammad boleh naik Ustaz? Iya, Nabi Muhammad boleh naik atas langit kerana ada sultan. Sultan itu siapa? Allah. Allah punya kuasa yang jemput Nabi Muhammad untuk jemput naik atas. Ustaz, berapa lama Nabi naik? Nabi naik sekejap je, tak sampai 1 malam, setengah malam. Tapi Allah Ta'ala sebut ayat 4 surah Ma'arij, ta'rujul malaikatu, ta'ruju, naiknya malaikat dan roh ke atas langit itu mengambil masa dalam kiraan 1 masa, 1 hari saja. Nilai kadar temponya 50,000 tahun menurut kadar kiraan kita. Lama tak? Lama. Bagi kita rasa lama, tapi bagi Allah Ta'ala tidak lama. Seminit pun boleh, sesaat pun boleh, kan? Macam Nabi SAW. Ya, kalau ikut kadar kiraan kita, naik atas langit itu 50,000 tahun, tuan-tuan. Oh, kita pun umur tak sampai 50,000 lagi. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, Nabi boleh naik hanya dengan setengah malam saja. Subhanallah. Itu kata dengan sultan. Boleh buka dalam surah Ar-Rahman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana nikmat Tuhanmu yang kamu nak dustakan. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Jin dan manusia, Allah Ta'ala tanya, jin dan manusia, kalau kamu boleh menembusi penjuru-penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kalau kamu rasa kamu boleh menembusi langit dan menembusi bumi, tembuslah. Allah Ta'ala kata, fanfuzu. Kata Allah Ta'ala, la tanfuzuna illa bisultan. Kamu tak boleh tembus langit dan bumi itu melainkan dengan sultan. Yakni sultan mana apa? Satu kekuasaan daripada Allah yang begitu ajaib. Dan tak ada orang dimiliki melainkan Allah. Kalaupun jin boleh naik atas, manusia boleh naik atas, malaikat boleh naik atas, itu semua dengan sultan, dengan kekuasaan daripada Allah dan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mana orang kafir minta kepada para nabi, Nabi Muhammad ke Nabi Isa ke Nabi Musa, minta sultan daripada mereka. Muhammad, Musa, Isa, Nuh, Zakaria, kalau betul kamu Nabi dan Rasul, datangkan pada kami mukjizat, iaitu sultan. Ya nah? Masya Allah. Datangkan faktuna bi sultani mubin, datangkan kepada kami satu mukjizat yang menunjukkan kamu adalah Nabi yang benar-benar diutus oleh Allah Ta'ala. Maka kata para Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka jawab apa dia? Mereka kata, qala inni, sama kami ni macam kamu manusia, walakin Allah yamunnu man yasha, tapi Allah Ta'ala berikan
petunjuk, kurniaan kepada siapa yang dikehendakinya di kalangan hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan illa biidznillah. Ya kan? Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata para nabi tersebut, kami tidak mampu untuk mendatangkan mukjizat sultan kepada kamu melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Atas kerana itulah setiap orang beriman bertawakal kepada Allah. Itu disebut di dalam ayat 11 surah Ibrahim, surah ke-14. Jadi tuan-tuan, kalau kita dapat sultan ni, syukur. Nak dapat sultan ni, amalkan doa ni. Amalkan doa ni ya. Doa surah Isra ayat ke-80. Surah Isra ayat 80. Dan dibaca doa ini ketika sembahyang tahajud. Ya. Sembahyang tahajud ya. Apa doanya Ustaz? Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sultanan nasira. Wahai Tuanku, masukkan aku dalam pintu kebenaran, keluarkan juga daripada kebenaran, kurniakan aku daripada sisimu sultan yang membantu saya. Sultan mana kekuasaan yang membantu kita di dalam menyampaikan dakwah, di dalam berjuang, di dalam menegakkan agama Allah Ta'ala, nak membantu untuk menyebarkan kefahaman Al-Quran Karim kepada masyarakat. Dia mesti ada sultan, baru orang yakin dan percaya dengan apa yang kita bawa tadi. Kalau tak ada sultan, yang ada apa dia? Perdana Menteri. Subhanallah ya. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, minta sultan. Itulah dengan izin Allah Ta'ala. Okey. Jadi kalau orang itu selalu sembahyang tahajud, tiap malam dia sembahyang, dia tak pernah tinggal doa ni, satu hari, satu masa nanti Allah kurniakan kepadanya sultan. Ketika itu mungkin dalam keadaan kondisi yang perlu sangat kepada pertolongan Allah, lalu Allah tolong dengan sultannya kepada orang itu. Subhanallah ya. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi kita Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Jadi bila masuk Rajab, tiga benda ingat. Roh jimba. Roh apa mana roh? Rasulullah SAW. Jim mana apa jim? Jibril alaihi salam. Bah mana apa bah? Burak. Bukan buruk, bukan berok, tapi burakun. Buruk. Mana buruk apa Ustaz? Kilat, sepantas kilat, laju, bercahaya, sepantas cahaya, kelajuan cahaya lebih kurang 290,000 tuan-tuan, ataupun 300,000 sesaat. Laju Ustaz, laju. Itu baru kiraan cahaya yang dikira oleh manusia. Tapi tak pernah orang kira betapa lajunya buruk yang menjadi kenderaan Nabi SAW daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Tiga ingat ya. Watak utama di dalam kisah Isra dan Mi'raj adalah Rasulullah. Itu yang pertama. Kedua, Jibril. Ketiga, binatang buruk itu. Dan tiga inilah yang dibahaskan ketika mana menceritakan Isra wal Mi'raj. Kena? Adapun selebihnya, naik ke langit orang cerita juga, pergi Masjid Aqsa pun orang cerita juga. Tapi lebih utama tiga ini. Rasulullah, malaikat Jibril dan juga buruk. Yang lain itu pun penting juga. Tetapi tiga inilah yang penting sekali untuk diceritakan pada masyarakat. Kenapa Rasulullah SAW dipilih Allah? Ya, kerana dia kekasih Allah. Kerana namanya digandingkan dengan nama Allah dalam kalimah syahadat. Dan dia adalah Nabi yang khataman Nabiin, penutup sekalian Nabi. Masya Allah, yang dikurniakan kepadanya kalamullah yang paling terbaik. Tak ada kalamullah paling terbaik melainkan Quran. Dan ahsanal hadis dipanggil. Ayat 23 surah Zumar. Kami telah turunkan pada Muhammad ahsanal hadis, cerita ataupun kalam yang terbaik, iaitulah Al-Quran. Subhanallah. Kenapa dengan Jibril? Ya, Jibril ketua di kalangan seluruh para malaikat.
Kan? Jibril yang dipilih Allah Ta'ala untuk menjemput Nabi Muhammad SAW dan mengiring setiap perjalanan Rasulullah daripada Mekah, kemudian pergi Madinah, kemudian pergi Baitul Laham, kemudian pergi Madian, kemudian pergi Masjid Aqsa, kemudian naik langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, dan juga sampailah di Jannatul Ma'wa, sampai di pintu Sidratil Muntaha. Jibril hanya menghantar Nabi Muhammad sampai ke situ saja. Jangan, lepas tu Nabi Muhammad naik, tahu tak? Ya, Nabi Muhammad naik. Jibril tak boleh naik, tak boleh. Sebab apa? Jibril kata, kalau aku masuk, aku terbakar. Allahu Akbar. Subhanallah, ya. Jadi kemuliaan inilah Jibril alaihissalam yang menjadi pemaju ataupun kita panggil sebagai pemandu arah Nabi SAW untuk perjalanan ataupun pengembaraan Nabi di waktu malam daripada bumi ke langit. Hebat Ustaz? Hebatlah, Masya Allah. Ajaib. Sebab cerita ni macam orang tak percaya. Sebab waktu Nabi turun tu cerita dah kat orang tak percaya. Tuan-tuan, dia berkata karut. Dia mengatakan Harun, tapi ada satu sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Bakar. Dialah yang membenarkan segala apa yang Nabi SAW ceritakan perihal cerita kegaiban Isra dan Mi'raj. Didapatlah gelaran, apa gelaran dia Ustaz? Gelaran apa Abu Bakar ni? As-Siddiq. As-Siddiq yang sentiasa membenarkan. As-Siddiq, Masya Allah. Dan Allahu Akbar. Itu dapat gelaran istimewa ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. Buruk tuan-tuan, kenderaan cukup laju. Tak ada orang hari ini pernah tengok buruk. Tak ada, Masya Allah. Bahkan di zaman Nabi pun orang tak tengok buruk. Hanya yang Nabi Muhammad saja, insan yang dipilih Allah Ta'ala, mengendarai binatang itu yang dinamakan sebagai buruk. Satu binatang yang Nabi umpamakan seperti keldai dan juga kuda, tapi bukan keldai, bukan kuda, tapi dia punya saiz seperti itu, dan ada sayap pula di sebelah paha dia. Dan apabila dia melangkahkan kakinya, maka selangkah dia melangkah, maka sejauh mata memandang. Ibadat seperti kita sebut cahaya tadi, okay? 300,000 kilometer sesaat. Tuan-tuan pergi Kuala Lumpur 365 kilometer 4 jam. Ni satu saat. Kau duduk di sini, pejam mata kan, tu sampai tuan-tuan 300,000. Pejam mata tuan-tuan terus sampai tempat kita tuju. Hang nak tuju mana ni? Tokyo. Sampai Tokyo terus. Semini Ustaz? Iya semini. Di zaman Nabi Sulaiman pun pernah berlaku isu ini. Tapi dia bukan guna buruk. Ini pun ajaib juga. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, tapi dia seorang hamba Allah Ta'ala yang alim dalam kitab Taurat dan kitab Zabur Nabi Daud AS. Nama orang ini disebut di dalam Quran, dalam tafsir, namanya adalah Asif bin Balkhiyah. Orang kanan Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman pun ada kenderaan juga. Kenderaan kuda, ada orang panggil dengan nama Simok. Kuda yang ada sayap. Ada orang panggil dengan Phoenix lah, dengan Unicorn lah, macam-macam nama dia buat ya. Dia bagi, Masya Allah. Jadi di zaman Nabi Sulaiman AS, ketika mana Balqis datang bertemu dengan Nabi Sulaiman, sebelum Balqis itu sampai di istana Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman suruh dia punya pembesar-pembesar, geng-geng Melayu belakang. Melayu dipanggil ya, Manau. Sengaja sebut Melayu sebab lebih kurang bunyi. Manau dengan Melayu. Ada orang kata sebelum kita bergelar dengan bangsa Melayu, sebelum ini namanya Malau. Jadi Nabi Sulaiman suruh pembesar. Malau itu mana apa? Pembesar-pembesar istana di dalam kerajaan Nabi Allah Sulaiman AS. Subhanallah. Sebab orang kata kita di Nusantara ni adalah keturunan daripada Balqis dan Nabi Sulaiman. Agak-agak nak tak dia kalau kata itu kita keturunan Nabi Sulaiman? Nak kan? Subhanallah. Siapa yang tak nak? Masya Allah kan? Jadi kata Nabi Sulaiman, qala ya ayuhal mala'u
ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayatuni muslimin. Orang-orang mana, pembesar-pembesar aku semua, siapa di antara kamu yang boleh datangkan singgasana Balqis sebelum dia datang padaku, mengeluh dan menundukkan diri dan mengeluh agama Allah Ta'ala. Qala ifritu minal jin, maka berkata jin ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata jin ifrit, aku boleh wahai Sulaiman, aku boleh pindahkan. Masya Allah, dia kuat kan. Jin ifrit pula besar. Dia kata aku boleh pindahkan wahai Sulaiman sebelum kau bangkit daripada tempat dudukmu, maka singgasana sudah ada di tempatmu. Orang nak tahu Ustaz ni surah apa saya sebut? Surah An-Naml dulu, Ant-Man, surah semut. Tadi Spiderman, ni Ant-Man. Ayat berapa Ustaz? Bermula pada ayat 38, 39, 40. Ini saya sebut ya. Maka jin ifrit kata, akulah yang boleh pindahkan wahai Sulaiman sebelum kau bangkit daripada berdiri, ataupun dikatakan dalam majlis mesyuarat ini, saya boleh pindahkan dengan kadar segera. Kerana aku katanya kuat dan aku ini amin, boleh dipercayai. Sebab kalau nak lantik pemimpin, dia kena ada dua. Satu, qawi, mempunyai kekuatan, kemampuan. Okey. Yang kedua, dia mesti amin, amanah yang boleh dipercayai. Ni kalau semua kelentong nak percaya harga mana? Berapa banyak dah janji tu, janji ni tak tertunai. So semua yang naik jadi kelentong lah. Nak buat lagu mana juga, tak ada qawi, tak ada amin. Tu kena cari jugalah. Ya. Jadi tuan-tuan, berkata pula seorang namanya Asim bin Barkhiyah, qala alladhi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayyartada ilaika tarfud falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ya, cantik ni ayat ni ya. Biasa dengar tu tadi kan, hadza min fadli rabbi. Maka berkata seorang yang bernama Asim bin Barkhiyah, dia manusia tadi jin. Maka dia berkata, wahai Sulaiman, saya boleh pindahkan dengan kadar paling cepat daripada jin tadi. Macam mana paling cepatnya tu? Dengan kadar sekelip mata. Tengok, sekelip mata. Nabi kata tadi buruk lagu mana? Satu langkah dia melangkah sejauh mata memandang. Hak ini pula Asim bin Barkhiyah, aku boleh pindahkan sekelip mata. Sebelum matamu berkedip, maka singgasana Balqis sudah ada di tepi kamu, wahai Sulaiman. Sekali Nabi Sulaiman berkedip, buka mata, memang ada sungguh. Subhanallah, cepat macam mana. Dan tahu jarak antara Palestin tempat Nabi Sulaiman, okay, dan juga tempat singgasana Balqis di Yaman. Yaman namanya Sabah, bukan Sabah. Sabah tu tempat kita lah. Sebab orang kata banyak keturunan Sabah, keturunan Balqis. Sebab mereka panggil dengan gelaran Sabah, bukan Sabah. Tapi dalam Quran dipanggil Sabah. Okey, bukan Sabah. So, di Sabah tu mungkin asal namanya Sabah, bukan Sabah. Boleh faham ya? Ada saya tambah ya, jangan pula serius sangat. Betul ya Ustaz? Oh ni kan. Nanti dia kata apa pula mengaruh kan. Saya cerita saja. Masya Allah. Tapi ada orang mengatakan di sebelah Sabah dan di Indonesia, keturunan daripada keturunan Bugis adalah keturunan daripada Balqis. Lebih kurang bunyi dia kan? Balqis dan bangsa Bugis. Bukan saya kata, ini ulama dan juga pejuang Nusantara yang sebut. Nama dia Raja Ali. Pernah dengar nama tu? Pernah dengar ke? Okay. Saya pun ambil daripada situ lah, entah benar ataupun tidak. Wallahu a'lam. Tak Raja Ali kan nak dia kata, tak ingat namanya, lebih kurang begitulah ya. Subhanallah ya, pejuang lama dululah. Okay, tuan-tuan, dan dia adalah orang Bugis. Dan dikatakan dalam satu kitab, keturunan daripada Bugis adalah keturunan daripada Balqis. Wallahu ta'ala wa'ala. Jika daripada Balqis, mesti daripada Sulaiman. Sebab apa Ustaz? Ya, sebab Sulaiman bernikah dengan Balqis.
Begitu. Bila Sulaiman bernikah dengan Balqis, dapatlah keturunan, dapatlah anak. Itu sebab orang cari di Malaysia ke, di Indonesia ke, Brunei ke, orang akan jumpa satu tapak di sungai ke, di pantai ke. Nama tapak tu apa? Tapak Sulaiman. Orang tak panggil tapak starfish. Starfish apa Ustaz? Ikan bintang. Inggris namanya starfish, bintang ikan. Dalam bahasa Melayu dipanggil tapak Sulaiman. Apa jauh tu? Kan? Patut tak kena panggil lah ini ikan bintang. Tapi orang tak panggil ikan bintang, orang panggil tapak Solomon. Solomon tu pula siapa yang panggil? Itu orang Eropah. Dia bubuh nama Solomon. Nabi Sulaiman jadi Nabi Solomon. Kalau Nabi Isa dipanggil Nabi Yesus. Kalau Nabi Muhammad tetap Muhammad. Okay. Kalau Nabi Yusuf jadi Nabi Joseph. Kalau Nabi Yakub jadi Nabi Jacobs. Pernah dengar semua ni? Bukan roti hak biskut bin Jacob tu. Nabi Jacob, Nabi Joseph, Nabi Ezekiel, Nabi Zulkifli. Adam jadi Adam, Noah jadi Noah. Banyak. Daud jadi David. Banyak Ustaz? Banyak. Jibril jadi Gabriel. Gabriel Bastuta. Bukan. Tuan-tuan, jadi mereka ubah nama itu, okay? Berdasarkan dengan sebutan bangsa dan bahasa mereka. Ustaz, yang mana yang benar, yang mana yang betul? Yang benar dan betul apa yang disebut di dalam Al-Quran. Al-Quran sebut apa Nabi Adam? Namanya Adam. Isa disebut apa? Yesus ke Isa? Isa. Yahya disebut apa? Yahya. Zakaria disebut apa? Zakaria. Okay? Lagi Nabi Ishaq tetap disebut Ishaq, dia tak jadi Isaac. Buat satu arti nama Isaac. Apa benda nama dia tu? Hen Isaac. Rupanya Isaac tu bahasa orang putih, bahasa Arab, bahasa Qurannya adalah Ishaq. Nabi Ishaq. Tengok. Nuh dalam Quran Nuh, dia tak ada Noah. Dia tak ada Noah. Dalam Quran disebut Daud, dia tak ada David. Dalam Quran disebut Jibril, dia tak ada Gabriel. Tak ada. Itu yang mereka berbosan. Mereka yang namakan sendiri dengan bahasa mereka berdasarkan tok, wan, tok, net dan moyang mereka. In hiya illa asma'un samaituha ma antum, dan tidak ada pun datang daripada Allah. In asma'un samaitumuha ma antum min sultan. Tidak ada datang daripada keterangan itu, nama-nama itu daripada Allah. Itu nama mereka bubuh sendiri. Tak ada pun daripada Allah dalam Quran. Dalam Quran sebut Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Muhammad. Itulah nama-nama dia. Tak ada lain Ustaz? Tak ada. Jadi kalau ada nama jumpa lain tapi orang kata ini nama Nabi, Masya Allah. Kalau tak ada dalam Quran, cek dalam hadis pula. Kalau tak ada dalam hadis, maka itu nama yang mereka cipta sendiri. Boleh faham? Boleh ya? Insya Allah. Di tuan-tuan, peristiwa Isra Mi'raj membenarkan yang nabi-nabi kita sebut tadi itu adalah wujud dan memang pernah berdakwah kepada kaumnya. Mana dalilnya Ustaz? Tengok dalilnya pun daripada Isra dan Mi'raj juga. Nabi SAW naik Isra Mi'raj, pergi sampai Baitul Maqdis. Nabi SAW bertemu dengan semua para nabi. Kata Nabi berapa Ustaz? Sembahyang. Nabi sembahyang pula 2 rakaat. Nabi jadi imam. Yang jadi makmum itu semua Nabi tadi. Nabi apa semua ada di situ jadi makmum. Ia jadi makmum, menunjukkan Nabi itu imam al-mursalin, imam al-nabiyin, pemimpin ketua di kalangan semua para Nabi. Nabi solat, iya solat. Tiba-tiba ada orang akhir zaman kata tak payah solat. Setiap Nabi singgah di mana tempat, Nabi sembahyang 2 rakaat. Ini menunjukkan sembahyang tak boleh tinggal. Sembahyang wajib ke sembahyang sunat, 2 benda kalau boleh kena buat. Yang wajib memang wajib, tak buat berdosa. Yang sunat kena buat, kalau tak buat tak dapat pahala. Kalau buat dapat pahala, darjat kita, makam kita naik dan mulia di sisi Allah Ta'ala. Itulah hikmah sembahyang. Nabi pergi tiba Madinah, Jibril kata sembahyang 2 rakaat ya Rasulullah. Nabi sembahyang 2 rakaat. Nabi pergi ke Baitul Laham, Jibril kata sembahyang 2 rakaat Rasulullah, sembahyang. Pergi Madian sembahyang.
pergi Baitul Maqdis sembahyang. Semua tempat Nabi sembahyang kecuali waktu naiklah langit. Ini menunjukkan bahwasanya selepas mati roh kita itu naik atas langit. So kalau lepas mati tak payah sembahyang dah. Sebab hanya orang tak sembahyang orang yang mati. Tapi yang ajaibnya ketika Nabi tengok Nabi Musa, Nabi Ibrahim di atas kuburan mereka sembahyang. Tuan-tuan, Masya Allah, mereka sembahyang. Allahu Akbar, sembahyang di atas kuburannya. Itu disebut oleh Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Allah, tuan-tuan, sebab kalau ada fahaman yang menyeleweng kata tak perlu sembahyang, Allah, bayarlah, kena cek dululah, kena hati-hatilah. Begitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ketika Isra dan Mi'raj tersebut Nabi menunggangi buraq. Pemana buraq itu kenderaan. Jadi Masya Allah, kenderaan itu terbang ke Ustaz? Iya terbang. Allah, terbang Ustaz? Iya terbang. Siapa yang begitu kata terbang? Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad SAW kata ianya terbang sekali dia melangkah sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Nah, kita aja tak pernah tengok binatang itu. Tuan-tuan bersyukurlah kalau ada pernah tengok. Agak-agak pernah tak? Agak-agak pernah tengok tak? Tak pernah kan? Nana? Tapi kalau buraq oil, itu biasa. Haji pun kenal. Dia kata itu biasa Ustaz. Dia biasa isi minyak. Masya Allah. Pagi buraq oil. Nah, mereka tu cuma ada lesen di perkampungan saja. Okey, di luar bandar tak boleh. Nah, mereka cuma lesen kalau untuk minyak di sini hanya di bagian pedalaman. Nah, bagian kampung-kampung. Tapi untuk di luar sana tu dikatakan belum mendapat lesen. Masya Allah. Sebab kalau kita keluar sikit, okey, masuk highway tak pernah jumpa satu stesen minyak namanya buraq. Yang jumpa Shell, Petronas, yang terbaru Petrol, lagi terbaru RHB. RHB kah? Itu BEN Ustaz. RHB kan BHD. Oh, terbalik dah kita ya. Masya Allah. Hak ni je lah yang selalu ada pun. Dulu, zaman dulu sebelum ada ni semua ESO. Jangan? Subhanallah. Lagi ada lagi. Dek gagal kan? Dah ada tuan-tuan. Jangan ada Shell kan? Lebih kurang adik-beradik dia kan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, buraq adalah dikatakan juga sebagai kenderaan para nabi. Dan semua para nabi juga memiliki kenderaan yang istimewa seperti itu. Subhanallah. Okay? Jadi tuan-tuan kalau nak naik kenderaan ini, Masya Allah, dia punya amalan pun kena hebat juga. Orang tu mesti orang pilihan Tuhan. Orang yang dipilih Allah Ta'ala, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi memiliki kelebihan seumpama itu atas izin Allah, atas sultan daripada Allah pun boleh. Sebab apa? Tadi kita sebut pasal Nabi Sulaiman, dia punya pembantu namanya Silil Barkhiyah. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, tapi boleh memindahkan istana singgasana Balqis hanya sekelip mata saja. Daripada Yaman pergi sampai di bumi Palestin sekejap saja. Seperti orang hantar mesej daripada Mekah sampai di sini sesaat saja. Faham ya? Dia WhatsApp kita. Dia WhatsApp send sampai sesaat saja. Oh, itu lebih kurang. Tapi itu internet, teknologi. Yang ini bukan internet dan bukannya teknologi, tapi ini adalah yang difikirkan sebagai kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala. Sekarang pun teknologi itu pun canggih juga tuan-tuan. Ya nah? Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, oleh kerana benda itu dah kita tahu kecanggihannya, maka tak dinamakan satu macam ajaib sangatlah. Tapi di zaman Nabi semuanya ajaib dan semua orang merasakan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, Nabi SAW naiklah di langit tersebut, pergi Sidratil Muntaha, di bawah Jannatul Ma'wa, yakni di tepi Jannatul Ma'wa. Maka Nabi dapat perintah solat 5 waktu sehari semalam. Masya Allah. Dan sampai sekarang kita sembahyang. Itu sebab as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang beriman, yakni tempat naiknya amalan orang beriman pada Allah. Bila sembahyang kita
kita diterima Allah. Zakat kita, haji kita, umrah kita, dan segala kebajikan yang kita buat kepada siapapun diterima Allah. Tapi kalau amalan solat kita tidak diangkat Allah, yakni tidak diterima Allah, maka semua amalan tadi pun tak naik ke langit, tak diterima Allah Ta'ala juga. Dia bermula daripada sembahyang. Masya Allah tuan-tuan. Dan kalau sembahyang tak diterima, semua tadi tak diterima Allah. Tapi kalau sembahyang ni yang diterima Allah Ta'ala, maka semua amal kita walaupun sikit pun Allah terima. Dan Allah angkat darjat kita berkat amalan yang kita buat tadi. Allah, itu sebab pentingnya salat. Dan jadi di zaman Isra Mi'raj ni tuan-tuan, bulan Rajab ini, perbaiki salat. Perbaiki salat, okey, dan jaga salat. Kita sebut tadi ya. Okey, ayat 23 dan ayat 34 di dalam surah Al-Ma'arij. Okey, walladzina ala salatihim walladzina hum ala salatihim daimun, yang sentiasa sembahyang. Bukan solat daim yang difikirkan oleh orang itu. Ada orang kata ni solat daim. Solat daim ni main tak payah sembahyang, niatnya. Betul-betul gila tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, yang kedua, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, yang memelihara sembahyangnya, maka orang ini berjaya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khushyun. Di sini pula Allah Ta'ala sebut sembahyangnya itu khusyuk. Khusyuk, Masya Allah. Nak khusyuk lagu mana Ustaz? Nah, syaitan tak boleh goda kita. Tapi dia goda isteri, dia goda suami, dia goda anak. Kita tengah khusyuk dah, Allahu Akbar. Syaitan nak goda kita kanan, kiri, depan, belakang, tak boleh. Sebab kita niat betul-betul ikhlas kerana Allah. Aku tak mampu buat semua ini dengan kekuatan dan inayah daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba iblis tak apa, kau tak boleh sesatkan, aku tak boleh goda, tak boleh ganggu. Maka dia sesatkan anak kita, dia sesatkan dan juga dia ganggu anak kita tadi, sehingga anak kita menangis. Dan bila dengar tangisan, terganggu sembahyang. Tuan-tuan, punya licik iblis tuan-tuan. Dia tak putus asa. Iblis tak pernah putus asa untuk sesatkan kita. Kita pula tuan-tuan cepat putus asa. Dan la ta'asu bi rahillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Nah, sebenarnya orang yang putus asa daripada rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir saja. Kerana ada pun orang Islam diuji macam mana, sabarlah. Kerana sabarlah, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi Masya Allah tuan-tuan, Isra dan Mi'raj ni terlalu panjang ceritanya. Sebab apa tuan-tuan? Iyalah, daripada bumi ke langit. Tak boleh dipendekkan Ustaz. Nantilah. Okay, malam ni cuma kita cerita pasal Isra Mi'raj itu saja yang boleh kita kongsi. Okay, yang mana penting, Masya Allah. Jadi yang paling penting 3 perkara tadi. Rasulullah, ingat ya, Rasulullah. Okay, kemudian Jibril. Okay, Jibril pun daripada cahaya tu. Tiga-tiga cahaya lah. Nabi Muhammad pun cahaya juga. Jibril pun cahaya juga. Buraq pun dikatakan dicipta daripada cahaya. Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan. Ajaib, ajaib. Kenapa Ustaz dikaitkan dengan Baitul Maqdis? Sebelum Nabi naik ke langit tu, kenapa naik ke Baitul Maqdis? Kan? Masya Allah kan? Persoalan yang begitu ajaib juga. Kenapa Nabi kena singgah Baitul Maqdis? Kenapa Nabi tak terus daripada Mekah itu terus naik ke langit? Kenapa kena transit di Baitul Maqdis? Itu persoalan dia. Kenapa? Sebab banyak peristiwa akhir zaman ini dia terkait dengan Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis tu? Tempat tanah suci umat Islam. Baitul Maqdis. 3 bait Nabi pergi. Pertama Baitullah atau Baitullahil Haram. Kat mana tu? Mekah. Yang kedua Baitul Maqdis. Ketiga Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur kat mana? Atas. Tempat dikatakan tawafnya para malaikat. Nabi ketika Isra Mi'raj tuan-tuan, Nabi tengok 70,000 malaikat masuk dalam Baitul Ma'mur. Selepas mereka tawaf masuk dalam tu tuan-tuan, masuk tu tak keluar. Dia bilang kita, ya Rasulullah, mereka tak keluar sampai kiamat. Masuk tu setiap hari 70,000 malaikat akan masuk dalam Baitul Ma'mur dan mereka tak akan keluar sampai hari kiamat. Allah, nak kata banyak dan ramai. Berapa bilangan malaikat tak terhitung jumlah sebab terlalu banyak. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, Baitul Maqdis ini sangat penting untuk kita di akhir zaman. Kerana sangat-sangat penting sebab seluruh dunia menunggu dan menantikan manusia pilihan Tuhan
yang dipilih Allah Ta'ala, yang memegang panji-panji dan kunci kemerdekaan Baitul Maqdis. Siapakah orang itu? Nabi dah sebut. Pertama Nabi Isa, kedua Imam Mahdi, dan ketiga bala tentera Imam Mahdi di kalangan pemuda Bani Tamim. Nabi SAW sudah sebut. Bani Israel, Ustaz, mereka akan tewas. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam membunuh orang Yahudi semua. Sehingga waktu itu orang Yahudi lari, berselindung, bertapuk dan juga menyorok di belakang batu dan pokok. Batu pokok semua berbicara, membantu orang Islam, kecuali satu pokok namanya Golkar. Dia senyap bisu kerana Golkar itu pokok orang Yahudi. Kalau kita tengok dalam surah Isra juga, tuan-tuan, surah Isra surah ke-17 di dalam Quran mempunyai banyak rahsia. Ada 111 ayat, bermula pada ayat 4 sampai ayat 8. Itu rahsia kemenangan-kemenangan orang Yahudi. Tapi pada ayat 104 dalam surah Isra, maka Allah Ta'ala akan gantikan mereka dan Allah akan campurkan mereka dengan musuh-musuh mereka. Dan Allah Ta'ala sudah janjikan Yahudi akan kalah dan akan dimenangi oleh orang yang dijanjikan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sebut ayat 4, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira fa idza jawadu ulahuma ba'athna ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna 'alaykum al-karrata 'alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aksara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha wa inna kemudian fa idza ja'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marra wa yatabbiru ma allahu tadbira. Allah sebut apa ni? Pertama ayat 4, Allah kata telah Allah Ta'ala perintahkan dan Allah telah janjikan ni. Allah Ta'ala kata apa dia? Wa qadaina, telah ditetapkan Allah Ta'ala kepada Bani Israel dalam kitab mereka yang terdahulu, mungkin kitab Taurat, bahawa dalam kitab itu orang Israel akan menguasai bumi ini sebanyak 2 kali. 2 kali ya. Palestin dipakuasai 2 kali, tuan-tuan. Jangan marratain ni 2 kali. Ya, marratain. Kemudian bila mereka menguasai bumi Palestin dan mereka sombong angkuh pula, menyombongkan diri, merasakan diri mereka lebih tinggi daripada bangsa lain. Bangsa lain, bangsa Arab ke, bangsa Ajam macam kita ke, mereka anggap seperti bangsa yang rendah. Mereka bangsa paling mulia. Na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala kata fa idza jaa wa'du ulahuma, bila mana datang hukuman yang pertama dengan sebab kesombongan mereka itu, maka kami utuskan dan kami bangkitkan hamba-hamba kami yang gagah perkasa untuk menentang dan melawan orang-orang Yahudi dan orang Israel tersebut, sehingga orang-orang ini masuk ke dalam rumah mereka dan menghancurkan mereka dan menghalau mereka. Ini janji Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berikan lagi pada mereka, thumma radadna 'alaikumul karrata 'alaihim, kerana Allah bagi pula kembali pada mereka semula satu kekuasaan balik. Tadi dah kalah, dapat balik. Bila dapat balik pula, Masya Allah, Allah Ta'ala bagi pada mereka kekayaan luar biasa. Dan Allah bagi juga pengikut dan anak-anak yang ramai. Masya Allah, wa'aksaru nafira, ramai mereka punya pengikut. Satu dunia sekarang ni macam golongan-golongan geng-geng Bani Israel saja, bukan bangsa Israel, tapi macam pengikut Yahudi ramai. Akhir zaman kan ya? Kemudian Allah Ta'ala kata in ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kamu buat baik maka kebaikan itu untuk kamu sendiri. Tapi kalau kamu buat jahat, tetap buat zalim kepada hamba-hamba kami yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka ingatlah kami akan datangkan hukuman yang seterusnya, iaitulah kami akan datangkan hamba-hamba kami juga dan orang-orang perkasa juga yang akan menjadikan muka kamu itu muram. Muka jadi muram kan? Muka yang muram macamnya muka jadi masam, kan? Berorak kalah. Contoh main bola sepak, nanti tengok main bola sepak, sokong dia punya tim, tiba-tiba kalah, agak-agak muka dah mana? Muka 14 macam 14 negara Malaysia ya. Okay.
Kalah tim kita tuan-tuan. Mula-mula datang semangat tu dia, kan? Tapi bila kalah tu mula terus. Allah Akbar, ada yang gigit jari, kan? Ada yang tak tahu. Begitulah. Mereka nanti murah. Dan orang-orang yang menguasai mereka itu akan masuk dalam masjid, yakni Masjid Al-Aqsa, dan akan melakukan segala apa yang pernah dilakukan oleh mereka. Yakni mereka akan masuk ke rumah-rumah dan juga menghancurkan semua Bani Israel, bahkan orang Yahudi tersebut. Allahu Akbar. Asa rabbukum ayyarhamakum, semoga Allah merahmati kamu. Tapi kalau kamu buat lagi kezaliman atas kezaliman yang pernah kamu buat, maka ingatlah Allah juga akan balas kejahatan kamu. Tuan-tuan, sekarang ni Yahudi masih buat zalim tak? Masih lagi. Kena? Masih lagi tuan-tuan. Jadi tak lama lagi lah tu Allah Ta'ala akan janjikan kemenangan dan juga kehancuran mereka. Kita tengok pada ayat 104 surah Israel ni juga. Kena? Surah Israel juga. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum nafifa. Kata Nabi Musa kepada Bani Israel alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Kalau Israel itu mana apa? Nabi Yaqub. Namanya Israel. Sebab kadang-kadang kalau nak laknat, jangan laknat Israel, laknat Yahudi. Sebab Israel itu salah satu nama Nabi Yaqub. Siapa Nabi Yaqub? Nabi Yaqub ni ayah kepada Nabi Yusuf. Jadi Joseph bin Jacob bin Isaac dan bin Ibrahim dia panggil Abraham. Jadi Nabi Ibrahim anaknya Nabi Isa, Nabi Isa pula anaknya Nabi Yaqub, Nabi Yaqub pula anaknya Nabi Yusuf. So Yaqub itu digelar Israel. Isra dengan il itu mana apa? Isra maknanya hamba, il itu mana Tuhan, hamba Tuhan. Jadi Israel. Kenapa tak dinamakan surah Israel Ustaz? Entah. Ada orang kata surah itu juga namanya surah Israel, bukan surah Isra. Surah Isra kerana pada ayat pertama ada menceritakan tentang Isra'nya Nabi SAW. Israel pula kerana diceritakan dalam kisah Bani Israel ataupun kisah surah Isra, dia ada cerita pasal rahsia-rahsia Bani Israel. Kerana maka ketika mana datangnya hari kiamat ataupun akhir zaman ini, maka kami akan kumpulkan kamu wahai Bani Israel dengan musuh-musuh kamu bercampur aduk. Jadi sekarang ni pun kita tengok mereka bercampur aduk. Jadi kerja kita sekarang campur adukkan mereka. Biar mereka berpecah, biar mereka peluk agama Islam ke ataupun mereka insaf ke, kemudian nanti mereka sendiri yang memerangi mereka punya bangsa sendiri. Tapi tak tahu mungkinkah itu terjadi ataupun tidak, wallahu ta'ala wa'lam. Jadi apapun sudah dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Nabi, akhir zaman bumi ini akan dikuasai oleh orang-orang soleh, orang beriman kepada Allah dan orang beramal soleh. Ayat 55 surah An-Nur. Buka surah An-Nur ayat 55, itu janji Allah Ta'ala. Wa'adakumallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la tasdikhu wa'adakumallahu alladhina amanu wa amilus salihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim. Allah Ta'ala kata apa dia? Allah telah berjanji kepada orang beriman di kalangan kamu dan orang-orang beramal soleh, bahwasanya Allah akan menjadikan kamu memimpin dan memerintah, menjadi khalifah di bumi ini sebagaimana pernah memerintah sebelum-sebelum ini. Dan Allah akan memakan agama ini, agama Allah ridha, dan Allah menggantikan ketakutan kamu dengan keamanan. Dan kamu akan sembah Allah, tidak syirik pada Allah. Siapa berpaling selepas daripada itu, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Allah. Jadi tuan-tuan, tetap beriman, tetap beramal soleh. Nanti Allah tunaikan janjinya. Allah akan datangkan hamba-hambanya yang dijanjikan tersebut. InsyaAllah. InsyaAllah. Habis ya? Cukup ya? InsyaAllah. Nanti ada rezeki kita sambung lagi. Boleh? Boleh ya? InsyaAllah. Allah Ta'ala wa'alam billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.